أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim. Ringkasan Sahih Imam Muslim yang dikarang oleh Imam Qurtubi. Dan kita ada sampai pada 44, bab ke-44. Hadis yang pertama tu, hadis yang ke-106, yang kedua, 106 106, hadis kedua dalam bab ni. Itu daripada Al-Qamil Wa'il yang kita bincangkan itu, dia tentang berkenaan dengan pertelingkahan seseorang, dua orang dalam tanah dan sebagainya. Yang mana dalam kisah berkenaan seorang lelaki daripada Hadramaut dan seorang lelaki daripada Kindah. Berjumpa Nabi SAW, lalu berkata Hadrami itu, dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya orang ini telah menewaskan aku dalam atas tanah aku, tanah milik aku, dia dapat rampas. Dia kata yang milik bapa aku. Dia kata Kindi tu, orang lelaki daripada Kindah tu, dia kata ia adalah tanah aku di tangan bapa aku, aku yang tanam tanah ini. Dan tidak ada untuk orang ni yang Hadrami sebarang hak. Dan kita terangkan itu tanah dorang refute ni, tempat dorang di dekat dengan Hadramaut. Di sanalah. Mereka Kindah ni dekat dengan Oman, kawasan berdekatan. So tanah tu diorang berebut dan diorang jumpa Nabi untuk minta pengadilan. Lalu Nabi kata pada lelaki berkenaan Hadrami itu, alaka bayinah, engkau ada bukti tak? Engkau ada bukti tak? Lelaki itu kata tidak. Nabi kata falaka yaminhu, maka untuk engkau sumpah dia. Maksud dia, oleh kerana engkau tak ada pembuktian, maka engkau cuma boleh dengar sumpah dia saja. Maksud dia memadai untuk si orang yang didakwa tadi bersumpah semata-mata. Dia kata wallahi memang tanah aku cukup dah. Orang yang minta, yang angkat pendakwaan tadi, memadai untuk dia dengar saja benda berkenaan. Maksud dia dalam Islam, bila benda ni jadi macam ni, maksud dia kalau tak ada pembicaraan panjang, kalau sekiranya orang yang mendakwa tidak ada pembuktian lebih daripada kata-kata dia sendiri. Kalau dia datang buat saksi, dan timbul tajuk, Nabi akan minta pula pada orang yang didakwa supaya apa? Buktikan bahawa apa yang dibuktikan tadi adalah bertentangan. Kalau tidak, memadai saja dengan dia bersumpah saja di dalam mahkamah dengan arahan pemerintah atau hakim, supaya dia mengatakan itu tanah tu memang milik dia atau benda tu adalah tidak benar dan seperti didakwa, dengan nama Allah Ta'ala dia bersumpah dan memadai, cukup. Pasal sebenar macam kita kata itu, pembalasan sebenar bukan dunia. Kalau orang tu boleh rampas harta manusia di dunia, hari akhir Allah Ta'ala akan patah balik. Dia mahkamah tak menghalalkan. If you win dalam mahkamah, satu perbicaraan dan sebagainya, satu kes, kalau hakim tu halalkan sekalipun, di sisi Allah tetap haram. Yang kita kata macam, tapi hakim dah halalkan. Walau hakim halalkan, tapi Allah Ta'ala akan menjadikan aku menang. Walau Allah Ta'ala menjadikan menang. Menang tadi bukan tajuk bahawa Allah Ta'ala redha. Dan bahkan kadang-kadang paling bahaya manusia ni, kalau dia tahu Allah Ta'ala benci dia, adalah dia buat jahat, Allah Ta'ala tak selamatkan dia, tak sekat dia. Kalau Allah Ta'ala sekat dia daripada buat jahat yang berterusan, mana rampas satu orang, Allah Ta'ala tak sekat. Dia curi harta orang, Allah Ta'ala biarkan. Maksudnya Allah Ta'ala menyampah kat dia. Allah Ta'ala takkan berikan dia sebarang kebaikan. Tapi kalau kata Allah Ta'ala hentikan dia, maksudnya Allah Ta'ala sayang dia. Sekali buat jahat, terus sangkut. Maksud dia apa? Allah Ta'ala tak benarkan dia buat jahat. Tapi kalau kata dia sekali buat jahat, dia menang. Buat kali kedua, lagi kaya. Buat kali ketiga, lagi melampau-lampau, bilioner. Maka dengan sebab itu, dia katakan maksud dia Allah Ta'ala menyampah kat dia. Allah Ta'ala biarkan dia hanyut sampai dia rasa menang tu maksud dia betul. Tak. Maksud ini kena faham. Ini bila Allah Ta'ala benarkan menang, itu qadar tu qadar apa? Masyiah kauniyah, bukan masyiah syar'iyah. Bukan maksud Allah Ta'ala nak benda tu, Allah Ta'ala benarkan saja benda itu jadi, untuk ujian pada orang yang kena, ujian pada diri dia, ujian pada orang lain. Faham? Tapi tengok macam orang lain nampak jahat dia tapi menang juga, dia kata tak ada, dalam Islam tak ada yang tu. Faham baik. Jadi kita kata itu, kita terangkan sampai situ. Lepas tu kita sambungan dia kata inna rajula fajirun la yubali. Mana lelaki Hadrami itu kata, sambungan itu dia kata inna rajula fajirun. Bila Nabi kata engkau cuma dapat terima sumpah dia je, engkau tak ada dapat. Jadi dia ketika tu dia datang hujah balik. Dia hujah Nabi, dia kata lelaki ni jahat.
La yubali ala ma halafa alaih. Dia tak bimbang ke atas apakah dia bersumpah di atasnya. Anything kalau sumpah, dia akan sumpah, dia kata. Mungkin apa atas dasar apa yang dilihat pada lelaki berkenaan, mungkin dia kenal lama, Allah Ta'ala alam. Ya. Wala yatawarra'u min syai'in, dan dia tidak pernah warak daripada satu perkara. Okey. Fajir ini masukkan situ, fajir maksudnya kadzib. Maksudnya adalah kadzib, lelaki ni pembohong. Lelaki mana Hadrami itu kata, lelaki ni adalah pembohong. Dia tak ada masalah untuk bersumpah. Dia kata la yubali, dia maksudnya kadzib ataupun al-jari al-kadzib, orang yang berani untuk bersumpah. Memang ada manusia berani bersumpah untuk bohong, dusta, dia tak kisah. Berbohong selamba je. Dia menipu depan-depan mata, dia menipu, takkan kisah. Macam kisah kita baca itu berkenaan hadis kisah Abdullah bin Salam, bila mana dia dia masuk Islam, kan Nabi suruh depan-depan orang Yahudi, Nabi tanya siapa Abdullah bin Salam. Dia kata orang baik kan kami, anak orang baik, orang utama, anak orang utama. Nabi kata kalau dia masuk Islam macam mana? Dia kata SWT lindungi dia daripada perkara berkenaan. Dia minta SWT lindungi dia daripada Islam, maksud dia lah. Lepas tu Nabi bilang, dia jawab soalan sama. Tapi bila Abdullah bin Salam keluar kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, depan-depan Nabi. Depan-depan Nabi dia kata ini orang jahat, yang ambil anak orang jahat. Dia tukar terus statement depan-depan. Jadi kita kata benda macam ni banyak ada orang yang berani. Jadi sekarang ni lelaki Hadrami itu kata pada Rasulullah SAW bahawa lelaki itu jahat. Dia maksud dia fajir, dia maksud dia penipu, dia boleh berbohong atau apa saja. Walaysa tawarra'u, dan dia tidak warak. Warak kataan ya tawarra' daripada warak. Warak ni maksudnya menahan. Contain self, menahan diri. Daripada itulah maksudnya dia kata rawa'ul al-lissu. Maksudnya kadang-kadang digunakan kata warak ni maksudnya orang tu menahan, menyekat perompak. Maksud dia orang tu menahan perompak tu daripada merompak. Tapi kalau disebut orang tu warak, maksudnya dia tahan diri dia daripada buat benda-benda yang tak sepatutnya. Maksud dia ada orang tu ada self contain, dia tahan diri dia. Mana nak buat jahat dia fikir 2 kali. Ada orang tak kisah, lantakkan dia kata. Apa benda jadi jadilah. Itu masalah. Tapi ada orang diri dia ada self contain. Dia panggil warak. Orang kita warak dia panggil apa? Maksud kita sebut warak ni kena alim. Pun salah juga istilah alim orang tu. Orang kita macam ni, orang Malaysia ni, bila kawan tu pakai kopiah, pakai jubah, senyap. Okey, dia kata, okey, sebenarnya macam ni cerita dia. Okey, itu salah istilah sebenarnya. Orang alim adalah orang yang pengetahuan, bukannya orang duduk diam gitu. Okey, adapun perbuatan dia tunduk mata tadi, kita tak tahu dalam hati dia apa. Seriously, kadang ada orang separuh orang tu sebelum jadi menantu orang, punyalah baik. Lepas menantu orang dapat kahwin dengan anak orang tu, tak ada dah. Kan mula tu sembahyang 5 waktu sehari semalam kat masjid sentiasa. Dah dia nak kahwin anak Pak Imam. Tak edit, saya anak Pak Imam. Saya anak Pak Imam, jadi tak ada masalah. Saya cerita pun. Jadi orang tu nak kahwin, beria. Sembahyang 5 waktu, datang masjid semuanya. Sekali dapat kahwinnya, terus hilang. Tak ada masjid dah. Tak masalah. Maksud dia ada di situ yang kita kata maksud dia warak itu menjaga-jaga waktu dan sebagainya, menjaga tengok haram. Kadang-kadang benda tu dibuat-buat pun ada juga. Kan tengok dibuat-buat. Maksud kita kata kadang-kadang orang tu tak bersama kawan-kawan, dia tak tahu. Dengan kawan-kawan dia lain bunyi dia pula. Macam ada orang saya kenal tu. Sekarang dia jadi guru tarikat, dapat dekat nilai. Nilai ke mana dia buka? Kan? Senayan. Labu Senayan tu. Dekat Senayan. Dia cerita di sini, dia kawan ni baik, bagus kan. Memang kita kata orang baik lah. Diambil oleh guru pondok dekat Kelantan tu supaya jadi wakil lah, macam dikahwinkan cucu dia. Nak pergi belajar dia hantar. Tanggungan sungguh lah, pasal dia belajar dekat Thailand lama. Memang seorang pandai baca kitab. Tapi lah kat Yaman kita orang puli dia. Dia kat Malaysia kan orang jumpa dia cium tangan lah. Kami kat Yaman kami dekil-dekil dia ialah dia kan walaupun dia tua itu kadang-kadang dia sakit badan, kita orang pijak lah dia. Kan? Ni bukan ni pun. Kita biasa gurau dengan dia biasa je, tak ada lebih dari tu. Tapi kat Malaysia yang buat pasal. Kalau pergi ke Kelantan dekat tempat yang biasa dia dulu tu, orang jumpa dia, tuan, ustaz, kan? Ustaz, cium tangan lah. Jumpa dia cium tangan. Tapi kami kenal dia. Kami duduk dengan kita orang tu. Kan? Kita macam kami juga. Pelajar biasa je. Cuma tapi orang Malaysia tak tahu cerita lah. Kan apa dia kat Yaman, apa kat Malaysia pun tak tahu. Tapi cerita dia, kita kata warak lah, nampak warak. Tapi dia sekarang dia jadi guru tarikat. Hilang lah. Habis Tok Guru tu dulu kahwinkan dengan cucu dia supaya jadi pengganti. Lepas sekarang ni tak ada lah. Tinggalkan, tak mengajar dah agama.
Duduk jadi guru tarikat, khalifah tarikat Naqsyabandi ke benda tak, ke Ahmadiyah, tak pasti. Tapi benda tu depan mata orang ramai kat Malaysia tak tahu cerita. Kami kat Yaman kami tahulah. Ini nakal ke tidak, ini buat apa ke semua kenal. Kawan belajar. Tidur lewat ke, sibuk subuh lewat ke dan sebagainya. Mana orang tahu, kan? Kat luar rumah orang nampak, ustaz tu rajin je datang solat subuh, kan? Pak rajin dia berkuliah subuh. Rupanya hari lain tidur lewat, bangun lewat, kan? Jadi ciri tak tahu. Jadi warak ni adalah sebenarnya menahan diri sebenarnya. Mana menahan diri daripada suatu perkara tu bagi warak. Mana contoh macam ni. Dia dan biasanya dikatakan benda ni kepada apa? Benda-benda syubhah. Ada yang kalau benda halal makan tak ada masalah. Dia benda syubhah, dia bimbang, takut ada ni, dia tinggalkan. Mana dia tahu kalau kepandang ke sini akan nampak benda yang tak apa elok, maka dia tak tengok langsung. Itu panggil warak. Panggil warak. Orang tak nampak pun dia warak, orang nampak pun dia warak. Tapi kan bukannya dia kata bila tahu orang tak nampak, dia tengok. Kan macam kat rumah ni warak ni sama dengan takwa. Cuma beza dia, takwa ni adalah benda yang Allah Taala letakkan. Perbuatan tu panggil self contain. Self contain tu panggil warak. Takwa tu sendiri rasa surveillance of Allah. Kalau orang tu rasa Allah Taala perhatikan dia, itu dah maksud dia takwa. Tinggalkan yang dilarang, buat yang disuruh kerana Allah Taala, tu takwa. Tapi dalam bahasa sama, orang yang meninggalkan lebihan, yang agak-agak barangkali, itu dikatakan sebagai warak. Yang takwa ni confirm, benda haram, benda halal, benda disuruh, benda dilarang, dia patuh dengan benda berkenaan kerana Allah Taala, itu panggil warak. Ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah Taala kerana Allah, itu panggil warak. Kerana Allah. Tapi kalau kata warak ni menahan diri daripada benda yang mungkin tambahan, additional, mungkin tak apa, tak ada masalah kan makan. Cuma dia kata macam, aku rasa ada rasa start tu, tapi jangan sokong was-was pula. Kalau nak makan ayam ni halal ke tidak, pergi kedai kan makan halal, masalah. Itu masalah lah. Yang asasnya, asal warak ni maksud dia orang tu menahan mata dia, menahan telinga dia, menahan mulut dia daripada berkata-kata, menahan mata daripada memandang, menahan telinga daripada mendengar perkara-perkara yang ada kepada kalian dosa, maka benda tersebut dipanggil warak. Dipanggil sebagai warak. So, jadi lelaki yang dikatakan oleh Hadrami ni tadi tidak warak, dikatakan oleh Hadrami kata dia tak warak an syai'in, daripada min syai'in, daripada sesuatu pun. Dan zahir hadis ni adalah apa yang berlaku di antara dua yang bertelagah tadi dalam majlis dalam majlis penghakiman tu, seperti makian atau pemburukan diburukkan seorang, ini dibenarkan. Ini zahirnya, walaupun sebenarnya dan tak ada hukum, tak ada kesalahan padanya, kerana Nabi tidak mengingkari perbuatan lelaki berkenaan. Dan ini pendapat sebahagian ahli ilmu. Jumhur para ulama tak membolehkan perkara ini sedikit pun, dan mereka melihat perkara ini patut disekat. Okey, dan bahkan orang yang bercakap mengutuk orang dan sebagainya patut diberikan hukuman, diadabkan di atas perbuatan mereka. Kerana apa? Kerana berpegang dengan kaedah pengharaman makian ataupun celaan. Dia sini memburukkan seorang dalam Islam tak dibenarkan. Tapi menzahirkan keaiban orang pun macam tu jugalah. Tetapi ada beberapa keadaan sebenarnya dibenarkan. Antaranya dalam penghakiman dibenarkan. Anda kena sebut orang ni buat apa. Anda tak kata macam, saya tak nak cakap lah, nanti memburukkan dia. Dan hakim tanya, jawab lah. Faham tak? Kedua, dalam tajuk berkenaan ni yang orang kata mengumpat ni. Tahu mengumpat? Sebut orang punya keburukan. Dia sama ada depan atau belakang. Mana orang tu hadir depan kita atau tidak. Kalau hadir depan, kita kata kutuk lah. Kalau dia tak ada, kita kata mengumpat lah. Okey. Benda ni tak dibenarkan sebenarnya dalam Islam. Tetapi tiga tempat dibenarkan orang tu bercakap. Kena zahirkan. Pertama, mahkamah. Jadi hakim tanya, orang ni macam mana? Dia kan cakap lah. Tak boleh kata macam, tapi tuan hakim, saya tak nak burukkan dia. Dia kena jawab juga. Kena jawab. Kedua, dalam tajuk berkenaan dengan hadis, periwayatan hadis. Contoh orang tu tadi tak boleh dipercayai, maka anda kena kata apa? Tak boleh dipercayai. Macam itu masih para ulama hadis bila katakan orang tu dituduh menipu, dia kan cakap dituduh menipu, pernah dikatakan menipu, pernah dikatakan silap, kena sebut. Tak boleh kata macam tidak. Kalau kita kata burukkan sekalipun, tapi kerana hadis Nabi SAW kena zahirkan. Jika tidak, nanti orang akan terambil daripada dia. Faham? Contoh macam ada seorang Habib tu dalam internet, dia menipu atas nama Nabi berkali-kali. Hadis tak ada, dia kata ada. Hadis tak ada, dia kata Bukhari telah riwayatkan oleh Bukhari dalam hadisnya. Dia tapi cakap Arab lah, cakap Inggeris, pandai cakap Inggeris, tapi dia cerita dia suka main-main macam tu. So anyway, perbuatan dia tadi menyebabkan dia tak layak untuk riwayatkan lagi hadis Nabi SAW.
selagi dia menipu kan, tak bertaubat, tak zahirkan kesilapan dia, maka dia tak boleh. Problem ni dalam masalah apa, kalau orang tu beramal dengan tarikat dan sebagainya atau sufism, guru yang mursyid, guru yang menjadi khalifah ni, dia tak boleh salah. Dia tak boleh salah. Sebab banyak kumpulan yang apa, yang tertentu macam Arkam dulu, macam apa, macam ESQ dan sebagainya, dia orang tak nak kata guru dia salah. So hatta guru tu sendiri pun silap terjemah Quran, dia takkan cakap dia silap. Sebab kalau dia cakap silap je, maksud dia mana hati tak bersih lagi lah. Tak cukup bersih. Pasal hati bila bersih, pandangan tepat kehendak Allah. Hati bila sudah bersih, firasatnya menembusi hijab. Nampak tak? Jadi kan, pandangan menembusi hijab kan, firasat tepat kehendak Allah Ta'ala, pandangan menembusi hijab. Ini yang diorang nyanyikan lagu dulu. Benda tu sebenarnya pegangan dari kalangan orang-orang yang berpegangan tasawuf. Dia pegang macam tu. Mana guru yang mursyid takkan salah. Tu yang boleh bergendang. Asal tak boleh, tapi bila guru yang mursyid benarkan tak apa. Maksudnya dari sini jasa jadi masalah. So dalam Islam ni kita kata dia actually ada sikit macam Syiah punya fahaman. Syiah, imam-imam tu boleh keluarkan fatwa bertentangan dengan hadis Nabi SAW atas alasan kerana imam ini maksum, pasal mereka pilihan Allah Ta'ala. Jadi saya tak langsung benda tu telah menyebabkan apa tau, masalah dalam masalah masyarakat kita ni dari segi pemahaman dalil. So jadi saya tak langsung kita kata memang kita kata kalau dalam bab hadis, kalau orang tu penipu, kita kata menipu. Tak boleh kita kata saya tak cakap lah, macam mana dia ni? Katakanlah orang tanya, boleh tak terima hadis orang ni? Kita ni tak boleh cakap buruk pada orang. Barangkali, tak ada. Kena cakap buruk. Kena bagi tahu dia bohong, dia bohong. Dia sifat macam ni, kena cakap. Tak boleh kita kata sorokkan. Yang ketiga, tempat dibenarkan untuk anda bercakap keburukan orang. Ni dalam mahkamah kan? Okey, tempat ketiga adalah ketika peminangan. Orang pinang anak orang nak pinang anak orang, atau orang tanya tentang pendapat tentang apa, dia bakal menantu dan sebagainya. Konteks ni, kalau anda kata anda tahu, jangan lebih-lebih pula. Sikit-sikit, mana kadar apa yang orang tu buat, maka dibenarkan untuk anda bercakap. Pasal Nabi SAW sendiri pernah bila mendatang Fatimah binti Qais, tanya Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, ada dua orang pinang aku. Seorang Abu Jahmin, seorang Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Nabi kata, amma Abu Jahmin, dapat Abu Jahmin, fala biyadha asawan atiqi, tak pernah turunkan tongkat daripada tengkuk dia. Mana ready sentiasa nak pukul bini. Macam Nabi tahu, ialah biasa dalam refutation perkahwinan, kalau dia kata dibawa kepada mahkamah dan sebagainya, atau kepada Nabi akan putuskan hukuman. Dia lelaki terkenal suka pukul bini. So Nabi kata, dia ni jangan suka pukul bini. Ada pun seorang lagi, Nabi kata, Muawiyah ni pula, Nabi kata sokluk. Dia ni budak pelesiran, tak ada harta. Kahwin engkau dengan Usama bin Zaid. Nabi suruh kahwin dengan seorang lagi. Nabi bagi cadangan lain. So dalam kisah ni tadi para ulama ambil istimbat bahawa boleh dibenarkan ketika orang tanya tentang perkahwinan kan, bakal menjadi kahwin dan sebagainya. Kalau kita tahu benda tak elok ataupun orang terperangai tak elok, yang masih dia tak bertaubat lagi, dan kita zahirkan atas tanya orang tanya, bukannya iklan yang surat khabar. Yang surat khabar tu kau raja pula kan. Maksud dia kita isytiharkan sekadar apa dia buat, jangan lebih. Janganlah you tahu dulu bla bla bla, jangan. Mana cakap ini je, mana maksud dia gini-gini. Macam dulu ada apa, pernah jadi kes kat Yaman tu, ada seorang orang ni, dia nak kahwinkan anak dia dengan seorang budak. Budak ni kami kenal lah, dia tak belajar sangat. Dia tak belajar. Tapi dia kata dia dah ada apa, tengah buat master, BA pun tak lepas lagi. Tapi dia kata buat master. Terjemah Quran salah, terjemah hadis pun salah. Bila sekali, bila orang tak ada orang tu datang, dia tak tahu dia buat channel style mana dalam internet, jumpa orang dan sebagainya kan. Lepas tu orang ni recommend dia. So jadi pakcik tu daripada UK datang turun ke Yaman untuk kahwinkan anak dia di Yaman. Tapi kawan dia tanya kita orang sebelum benda apa jadi. Dia tanya kita orang, kita terpaksa katalah budak ni ada masalah sekian kita. Lain dari tu insya-Allah okey. Kena sebut apa yang dia silap, apa yang dia tak betul, pendakwaan mengaku tak belajar tapi kata belajar. Kata dah buat master sedangkan tengah buat master sedangkan tak lepas lagi BA pun. Jadi dia kata yang tu, jadi kita orang kata yang sebutlah, kita sebut. Tapi bila kawan yang seorang ni bagi tahu pada kawan dia datang UK tu untuk turunkan nikahkan anak, dia cerita kawan dia UK tu kata, kau dengki aku nak dapat menantu bagus. Lawak sikit lah. Tapi kes dia kahwin juga. Jadi kes budak tu lepas ada kes lepas tu ada jadi tambahan lah. Dia ada sampai peringkat dia nikah tanpa wali pun ada. Sekali tu dia pun nikah tanpa wali. Ada dia bawa budak-budak daripada Malaysia datang belajar dekat sana, lepas tu kemudian nikah tanpa wali. Kononnya nikah tu pasal berada di luar. Dalam Islam, anda berada di mana sekalipun, negara kafir sekalipun, nak nikah cari ni
tak ada ustaz, tak ada ustazah, tak ada masalah. Duta Malaysia tak ada, maka kedutaan Malaysia tak ada, maka pergi mana? Pergi ke mahkamah mereka. Maka pernikahan anda adalah sah. Pasal pemerintah negara berkenaan boleh mengesahkan pernikahan anda. Tak perlu pada Pak Imam ataupun yang dapat tauliah dan sebagainya sebenarnya. Pemerintah itu adalah wakil bagi pernikahan orang berkenaan, walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, tahu tak? Nabi kata, ana wali man la waliyalah, aku wali bagi siapa tak ada wali. Tapi budak ni dia buat perangai lawak. Dia lawak tadi, cerita dia, itulah. Nikah satu lagi dan keadaannya tu. Lepas tu kemudian bila dia orang tanya saya soalan daripada Yaman telefon. Saya kata, apa pasal pula? Saya kata, haram. Saya kata, tak sah pernikahan tadi. Diorang tak percaya. Diorang tanya timbalan Mufti Ahmad jawab dalam kelas kan. Guru kami, guru saya adalah yang mengajar fiqah. Dia isytiharkan, dia kata, haram, nikah batil. Dapat tahu cerita tu, dia pun tinggalkan perempuan tu. Macam tu je. Dengan mengandung. Pelik sikitlah budak ni. Tapi cerita dia, maknanya pemberitahuan awal berkenaan perangai orang tu, dalam untuk tajuk pernikahan, yes, dibenarkan. Dan kadang-kadang orang panggil apa, untuk pekerjaan pun macam tu juga. Testimoni. Itu pun sama juga. Dibenarkan lah. Ya, tapi kalau anda kata buruk, betul saya tulis. Katakan orang tu minta kan, tuan bagi recommendation. Kalau nak tulis dia tak elok, dia tak usah tulis langsung, lebih baik. Dari segi asasnya, kalau diminta daripada anda penyaksian dalam 3 tempat tadi, maka anda kena buat. Faham? Contoh kalau sini macam mana? Katalah adik-adik kita tahu adik ni perangai Ya. nak meminang anak orang tu. Ya, kalau orang tu tanya, if they ask, you don't have to iklan ijtihad, tak boleh. Kalau orang tu tanya. Dan tajuk ni tiga-tiga ni tajuk orang tanya. Contoh macam hadis tadi orang tanya, dia ni macam mana perawi ni? Kena sebut. Kalau ada mahkamah tadi, kan lelaki ni keluarkan ijtihad kan. Dia kena sebut pasal dia tengah refute. Faham tak? Masalah kalau ni kata orang tanya, dia ni macam mana? Adik awak tu macam mana? Nak pinang anak saya ni, dia ni macam mana perangai dia? Kena lama sikit lah. Bila sebut, kena cakap. Kalau dia tanya macam tu, pasal anda kata tak bagi tahu, masalah. Okay, kalau dia tanya, kalau kita ijtihad masuk khabar, salah lah. Adik saya tak solat, jangan kahwinkan anak dengan dia. Salah lah itu. Tajuk utama surat khabar, pergi berhadian utusan muka depan, itu tak diajar Islam. Anda, dia ditanya, anda mesti jawab. Kalau tak ditanya, dia diam. Tak ada masalah. Faham Jadi maksud dia, dengan sebab itu kita kata tajuk sebenar, mana dalam tuntutan tadi, memang lelaki berkenaan bercakap dalam mahkamah macam tu, dia tak ada tanya. Dia bawa pengujahan, pendakwaan Tapi Nabi SAW menyatakan kepada dia bahawa apa? Bahawa dia berkata, laisalaka minhu illa zalik. Tiada untuk engkau daripada lelaki ni melainkan itu saja. Mana dia? Sumpah je. Dan satu riwayat lain Nabi kata, yang kita baca itu, Nabi kata syahidak au yaminuh. 2 saksi engkau atau sumpah dia. Ini adalah dalil pensyaratan bilangan dalam penyaksian bahawa dia mesti ada bilangan. Nabi minta dia 2 saksi engkau ataupun sumpah dia. Dan riwayat satu lagi datang macam tu. Adapun dalam riwayat yang kita baca tadi adalah tidak ada untuk engkau kecuali kecuali itu. Maksudnya sumpah dia saja. Maksudnya kau tak boleh minta benda lain. Kau tak boleh bukti yang lain. Kalau kau datang buat bukti, dan lain cerita. Ini Nabi kata dalam satu riwayat lain, Nabi kata 2 saksi engkau atau sumpah dia. Ini ada dalil pensyaratan bilangan dalam penyaksian. Mana dalam di atas menetapkan jalan-jalan penghujahan dalam saksi dalam sumpah, kita kata mungkin kita kata pendakwaan tadi orang tu ada masalah, dan dia nak hujah dia betul, 2 saksi. Kalau dia tak ada 2 saksi, orang tu sumpah aje, habis cerita. Kalau dia bawa 2 saksi dan orang tu kena datang bukti bahawa benda tu bukan, dia bawa tidak diminta diminta sumpah saja. Dan kalau merely sumpah, kita kata semua orang boleh sumpah. Tapi bila orang datang bawa bukti dan sumpah dia tak valid, diminta bukti pula daripada dia bahawa benda tu adalah bertentangan, ada pula surat dan sebagainya untuk membuktikan. Okey, baik. Jadi sekiranya orang berkenaan sekiranya orang yang diminta sumpah, katakan Nabi minta sumpah kan, orang berkenaan dia tak nak sumpah, maka barang tadi akan layak dapat kepada orang yang mendakwa. Yang didakwa tak nak bersumpah, dan maka orang yang mendakwa akan dapat apa yang hak dimaksudkan situ. Kalau sekiranya orang tak nak sumpah, okey, maka maksud dia dia akan dipanggil orang tu kalau dia tak nak sumpah, dan dia akan diberikan barang berkenaan kepada orang tersebut. Jadi dikata dalam hadis berkenaan, fantalaqa liyahlifa,
Lalu lelaki yang satu lagi tu, yang didakwa, Kindah tu, dia lelaki daripada Al-Kindi tu, dia kata dia nak sumpah. Fantalaqa liyahlifa, maka dia telah bertolak untuk pergi sumpah. Faqala Rasulullah SAW, baginda bersabda, lamma adbara, kepada waktu dia kita lepas pergi lah, dia dah pergi habis bersumpah. Nabi kata apa? Ama adapun sesungguhnya Nabi kata, lain halafa ala malihi liyakulahu zulma, jika dia ni bersumpah di atas harta dia ni, itu lelaki, mana orang ni bersumpah di atas harta orang ni, liyakulahu zulma, supaya dia makan harta berkenaan dengan zalim, la yalqayannallah, pasti dia akan bertemu Allah, wa huwa anhu mu'ridun, dalam keadaan Allah Ta'ala terhadapnya berpaling. Okey, itu maksud berpaling dengan keadaan marah. Sebenarnya dikatakan hadis yang lain, wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala murka. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban, dia bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala murka ke atas dia. Dan telah dibincangkan dahulu kenaan marah Allah Ta'ala atau redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala daripada sisi dia, redha dan juga marah dia itu adalah sah, valid. Jangan kita kata pula ini sifat makhluk, kita ada marah, Allah ada marah. Kalau Allah tak ada marah, maka Allah Ta'ala makhluk, sebab serupa dengan makhluk. Tak, jangan. Marah Allah Ta'ala dengan marah kita tak sama. Mana kita marah, Allah Ta'ala marah. Tapi marah Allah Ta'ala berlainan, tak serupa dengan marahnya hamba. Faham Yang kita samakan. Tapi sifat itu ada, dan nafikan pula. Pasal ada di kalangan Mu'tazilah dan sebagainya, kumpulan yang sesat ni, dia nafikan Allah Ta'ala sifat-sifat tadi. Kena kata kalau sifat tu serupa dengan makhluk, kita kena buang. Alasan dia kerana dah serupa dengan makhluk. Dia kata serupa dengan makhluk. Kalau kata Allah Ta'ala sifat ni, manusia makhluk ada juga, so kan tak boleh itu. Maksud Allah Ta'ala mendengar, kita mendengar, tapi mendengar Allah Ta'ala tidak sama seperti mendengarnya kita. Kalau kita perlukan alat, Allah Ta'ala, wallahu ta'ala, Allah rasakan misli syait, tak serupa dengan sesuatu pun. Jangan bandingkan dia dengan makhluk-makhluk dia. Yang kita kata masalah manusia ni, dia bila dia kononnya nak bersihkan Allah Ta'ala dari sifat makhluk, dia buang semua sekali. Tak ada marah, tak ada suka, tak ada benci, tak ada sayang. Boleh menyentuh Allah Ta'ala kata ada marah lah. Jangan kita kata tidak pula. Dan itu ada pengertian dia adalah kehendak, marah tadi kehendak untuk menghukum, kehendak Allah Ta'ala, maksud dia marah tadi dalam keadaan nak menghukum orang-orang yang dimurkai ke atasnya. Dan kalau dia kata Allah Ta'ala redha dalam keadaan ingin memuliakan, memberi kemuliaan kepada orang yang diredai. Okey, dan di atas itulah balasan kehendak berkenaan dan juga pemuliaan dan juga hukuman. Dan itu ada dalil dalil berkenaan dengan Nabi kata Nabi berikan peringatan kepada orang yang mara untuk bersumpah. Anybody yang come front, mana mara untuk bersumpah, mahu untuk bersumpah, maka ini adalah benda yang kena jaga. Pasal dalam tajuk ni tadi, kalau mengatasi dalam tajuk hak orang lain, kita merampas hak orang dengan sumpah kita, maka saya Allah Ta'ala akan murka kepada kita. Hatta jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala murka, benci Allah Ta'ala kepada kita. Dan dia kata dalam hadis tadi, dia kata fantalaqa liyahlifa, maka lelaki itu pergi untuk bersumpah. Itu adalah menunjukkan bahawa dalil sumpah itu dibuat di hadapan hakim semata-mata. Pasal orang tu sebenarnya memang depan Nabi SAW, tapi mana Nabi tentukan hari dan waktu yang lain, tempat kedudukan yang lain untuk dia bersumpah. Bahkan tempat dia khusus, dan bahkan tempat terbesar tu, contoh macam kalau di Mekah, Baitullah di Mekah, maka tempat tu perhimpunan orang ramai, dia akan bersumpah di hadapan orang ramai, untuk perkara berkenaan. Tak ada masjid wilayah ke, tak ada masjid mana-mana pun. Maksud dia, kalau nak sumpah tadi, tempat tadi mungkin tempat perhimpunan orang ramai ke, Dataran Merdeka ke dan sebagainya, mungkin macam tu. Nabi tak letakkan depan Nabi SAW untuk bersumpah tadi, bahkan bukan dalam masjid pun. Nabi cuma kata lelaki dia tolak. Ni lafaz, pasal lafaz tu kata dia pun bertolak untuk bersumpah. Maksud dia ada tempat Nabi tentukan untuk dia bersumpah. Okey. Dan dia kata dan mimbar Nabi di Madinah, masjid di Baitul Maqdis, atau masjid yang tempat perhimpunan orang ramai. Masjid sekarang ni bukan tempat perhimpunan orang ramai kan. Orang ramai berkumpul dekat kedai kopi. So kedai kopi lah zaman kita sekarang ni. Zaman dulu ya sungguh masjid ni adalah tempat perhimpunan. Mana tempat paling ramai berhimpun adalah masjid. Tapi kat Malaysia sekarang ni tempat paling ramai orang adalah kedai kopi, kedai mamak kan. Tengok. Jadi bersumpah depan tu. Contoh dia tempat perhimpunan sebenarnya, tempat perhimpunan orang ramai. Okey. Tapi kita kata sepatutnya macam tu. Tapi sepatutnya masjid menjadi tempat paling ramai orang. Zaman kita sekarang ni tak, masjid tidak menjadi tempat ramai orang. Jadi
Okey. Apa dia kata tempat-tempat tu bukanlah maksud tempat, jadi tempat mesti yang apa, tempat yang dipotong tangan orang pencuri dan sebagainya. Okey. Maksud dia apa, jadi dia bersumpah dia apa, dia kata dia bersumpah pada tempat berkenaan. Jadi dia bersumpah lakin tali kami mawala cerita fikir. Jadi dia bersumpah pada tempat berkenaan, di mana dia akan menghadap kiblat. Ini dia kata dia ikut para ulama menyatakan bersumpah pada ketika bersumpah dia akan bersumpah di mana menghadap kiblat, dan pada apa, kalau benda yang diambil tadi pada lebih mahal daripada 1/4 dinar lah. Actually nilai jumlah untuk orang tu dituntut bersumpah. Apa nilai dia? Coklat 10 sen kena sumpah tak? Jawapannya tidak. Dia actually benda tu mesti nilai besar. Jumhur para ulama kata mesti benda tu lebih daripada 1/4 dinar. 1/4 dinar bersamaan dengan berapa gram? Okey, 4.25 gram emas adalah 1 dinar. Bagi 4 apa? Dapat 1 point ni sikit. Okey, jadi kalau sekarang ni 1.0625 berapa harga emas sekarang ni? 160. Naik dah balik. Naik balik. Rugi tak beli? Okey. Okey. Mana dalam RM170 lah lebih kurang. Mana orang tu actually itulah apa kadar. Kalau sekarang ni potong tangan dengan kadar tu, dia 1/4 dinar. Dia lowest nilai adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar. Mana satu dinar bersama 4.25 gram emas, 4.25, maka bagi 4, 1/4 tadi dan 1,00 berapa tadi, itulah nilai sebenar untuk orang tu dipotong. Dan orang yang diminta untuk bersumpah untuk mencuri pun sama juga. Harta yang dituntut tadi jumlah berapa? Kalau setakat gula-gula 10 sen dan sebagainya, tak disuruh dia bersumpah depan orang ramai. Ini betul ni kan, coklat ke, buah pelam sebiji ke dan sebagainya, tak. Dia sumpah ni hanya yang dia akan diminta kalau sekiranya nilai dia layak untuk potong tangan. Tapi Imam Malik kata boleh diminta, dituntut pada kurang daripada 1/4 dinar. Okay, ini dah dicanggahi oleh para ulama lah. Apa yang kebanyakan para ulama minta sumpah tadi, barang tadi mesti lebih daripada 1/4 dinar, yang lebih. Dan tak bersumpah melainkan pada tempat berkenaan. Okey. Dan Abu Hanifah dalam perkara ni apa, dia kata dia mencanggahi Malik dan juga Jumhur. Dia kata apa? Tidak berlaku sumpah berkenaan melainkan di mana depan hakim je. Depan hakim je. Maksudnya kalau kita kata secara asasnya tempat orang potong tangan dan sebagainya adalah tempat di mana lah sumpah tu dibuat di tempat di mana orang tu kena potong tangan. Dan kalau mencuri lebih daripada 1/4 dinar, orang takkan 1/4 dinar dan sebenarnya memang takkan dipotong tangan kurang daripada 4 dinar. Tapi Imam Malik kata tak, kurang tempat kurang pun tak apa. Macam tadilah kedai kopi tak apa, tempat sekian tak apa. Tapi kalau dia kata Jumhur kata tak. Jumhur kata tempat tu adalah tempat di mana orang dipotong tangan kerana mencuri 1/4 dinar. Dan barang tadi pun kena macam tu juga konsep dia. Kalau kita benda kurang dari situ, maka tak dituntut lah. Okay. Baik. Jadi dia kata apa? Masalah pencanggahan mereka bukan masalah tu, masalah tempat di mana. Masalah barang tadi sebenarnya kalau kata barang tu murah sekalipun, sebenarnya memang kita kata kena tuntut juga. Contoh macam apa? Pen dan sebagainya. Tapi orang tak review sangat pasal pen. Ada budak sekolah kot, pen klik-klik tu kan, kadang berebut. Tak tahu ya ke tidak dia punya. Baik. Jadi dia bersumpah mengenai kiblat pada tempat berkenaan. Okey. Dan Abu Hanifah kata tak, sumpah tadi dia dilakukan di hadapan hakim atau pemerintah. Dan zahir hadis ini bahawa orang yang disuruh bersumpah ni, bila dia bersumpah saja, putuslah segala pendakwaan daripada orang yang mendakwa. Dia kata wallahi barang tu saya punya, wallahi benda tu milik saya, maka automatik orang yang mendakwa tadi terus hujah dia mati. Okey. Dan kekallah barang yang didakwa tadi dalam tangan dia, tak boleh pulang pada orang berkenaan. Okey. Dan di atas zahir pemilikan pada berkenaan. Namun begitu dia kata tidaklah dia kata dihukum untuk dia oleh pemerintah dengan pemilikan. Mana benda tadi masih tergantung, maksud dia benda tu tak dapat siapa kontes dia kecuali datang dalil, bukti. Bukan maksud dia hakim putuskan benda ni adalah milik dia, so tak ada siapa boleh kontes. Hakim tak boleh cakap macam tu. Hakim tak boleh kata barang tak ada siapa kontes kerana tak ada siapa berjaya, then stop, tak ada siapa lagi boleh bawa pendakwaan. Tak, maksud dia orang tadi dilepas barang tadi tetap kekal milik dia. Namun begitu hakim tidak pula kata keluarkan arahan mahkamah mengesahkan barang tu yang milik dia.
Pasal dia cuma tak ada siapa kontes dia dengan betul. Faham tak? Tak ada siapa lawan dia dengan betul. Pasal kebetulan orang yang mendakwa dia tadi tak ada bukti, tak ada saksi, maka sumpah dia tadi memutuskan orang tu punya hujah. Tapi bukan berarti barang tu terus jadi dengan chalk seal, ini milik dia. Tak. Mahkamah tak boleh buat macam tu. Mahkamah cuma hentikan orang yang mendakwa daripada buat apa-apa. Itu je. Pedak yang didakwa tadi akan kekal barang tu jadi milik dia. Kerana apa? Kerana matlamat dia pasal benda tadi dia boleh pegang, tapi selagi mana tidak ada siapa yang boleh menghilangkan pegangan tadi. Itu je. Kalau ada orang boleh datang tuntut balik dan mampu untuk buktikan, dan jatuhlah hukum. Itu sebab mahkamah takkan masuk campur untuk mengekalkan kata barang tu memang milik dia. Tapi barang tu mahkamah akan hentikan orang yang mendakwa daripada kacau. Itu je. Faham? Yang didakwa tadi memadai sumpah. Sumpah je. Orang yang mendakwa tadi tak boleh cakap apa dah. Kecuali dia datang bawa pula saksi, baru datang balik. Dan baru timbul tajuk. Okay? Baik. Kemudian dia kata apa? Lari berikutnya, wa min hadis Abdullah bin Mas'ud, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, man halafa ala yaminin sabrin yaqtati'u biha ma lam ri'in muslim huwa fiha fajirun, barang siapa yang bersumpah di atas sumpah yang yamin sabrin saya terjemah apa? Sumpah tuntutan. Okey. Sumpah tuntutan yaqtati'u biha, yang dia tuntut, dia ambil dengannya harta seorang muslim, huwa fiha fajir, sedangkan dia padanya fajir, bohong, dusta. Okey. Laki Allah, dia akan temu Allah Taala, wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah Taala ke atasnya marah, murka. Okey. Fa nazalat, la turun ayat Quran, innal ladzina ishtaru bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan janji Allah Ta'ala dan sumpah-sumpah mereka, dia beli apa? Beli barang sedikit, dapatkan benda yang harta sedikit untuk dengan apa? Dengan sumpah Allah Ta'ala, sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Sehingga akhir ayat surah Imran ayat 77. Okay. Dia kata ahdallah, yang maksudkan itu adalah perjanjian Allah Ta'ala. Iaitu apa? Apa yang diwajibkan Allah Ta'ala ke atas orang mukallaf, dengan maksud Allah Ta'ala minta atau tuntut mereka supaya melaksanakan kebenaran dan juga beramal dengan keadilan. Kan itu tuntutan Allah Ta'ala ke atas kita. Itu mithaq, perjanjian Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aufu bil uhud. Mana perjanjian-perjanjian kamu kena tunaikan. Mana penyaksian tak boleh buat bohong, dusta. Hatta Nabi sebut penyaksian dusta ni di antara kabair, di antara dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah sumpah dusta dengan nama Allah Ta'ala di atas satu perkara, maka itu adalah antara perkara-perkara yang besar. Jadi perjanjian Allah Ta'ala ke atas kita, sebenarnya setiap mukallaf ni dituntut Allah Ta'ala untuk melaksanakan kebenaran, dengan kebenaran, menjalankan kebenaran dan juga beramal dengan keadilan. Dan aiman dalam ayat Quran, ayat berkenaan jamak pada yamin. Yamin, yamin ni satu meaning ni adalah kanan, tangan kanan. Tapi satu meaning lain adalah sumpah. Itu bersumpah dengan nama Allah. Al-yamin, qasam pun ni juga, qaf, sin, mim. Qasam pun sumpah juga. Yamin, halaf, dia tiga perkataan. Yamin, halaf dengan qasam. Qaf, sin, mim, ha, lam, fa, dan juga halaf. Qasam, yamin, halaf. Ini sumpah. Jadi dia juga masuk tangan kanan. Kerana zaman dahulu kalau orang bersumpah, dia akan angkat tangan kanan macam ni. Dia angkat tangan kanan, tak angkat tangan kiri. Kalau tak panggil yasar lah pula, atau shimal. Jadi dia kata yamin, iaitu sumpah dengan Allah Ta'ala. Dan dikatakan ayat berkenaan, yashtaruna, mereka membeli. Maksud dia apa? Mereka menukar ganti. Soalan mereka apa? Berikan apa Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka daripada menjaga perjanjian dan juga sumpah mereka, dan dapatkan sesuatu benda yang apa? Yang sedikit dan juga hina daripada apa? Daripada habuan dunia. Ya, kalau ikutkan benda harta yang didapat tadi, ialah banyak-banyak kita kata bersumpah dengan dapat harta. Lepas saya dapat harta tadi, kebahagiaan bukan di situ. Sebenarnya kalau kita dapat pun harta tadi kan, dapat sumpah-sumpah, dapat 1 juta. Lepas tu semestinya dia akan happy. Kan? Mula dapat dikejar oleh apa LHDN. Kemudian mula takut. Kan keluar rumah takut orang colik anak dia. Seriously, memang takutlah. Takut kena colik. Kan kena colik ni kan kena tuntut tebusan.
So asal dulu happy jalan kat jalan raya happy je. Sekarang lepas jadi kaya payah. Dulu tak pakai kereta biasa nyimak minyak. Pakai kereta Ferrari kan masuk jam tengah jalan minyak habis. Betul tak? Maksud dia tak, jangan kita sangka benda yang kita dapat tadi adalah yang dunia ni adalah benda happy. So benda tu susah sebenarnya. Menyusahkan diri, banyak benda menyusahkan diri daripada benda yang simple. Zaman dahulu kita kata kalau tak ada duit, orang tak kisah kan, anak kita keluar pun tak siapa tangkap. Sekarang ada duit, orang tangkap anak kita. So jadi kita susah. Anak kita nak keluar rumah pun takut. Kan, last sekali tak ada keluar rumah langsung. Last sekali tak tahu tak. Jadi macam secara tak langsung benda tu menjadikan musibah sebenarnya. Kan, kita kata walaupun kita dapat benda tu baik, tapi macam tu juga kita kata makan jelas 1 juta. Apa boleh kita nak makan sangat pun. Makan jemur juga makan. Percaya tak saya? Kata kita suka makan kan. Keluar burger lah benda makan. Lepas tu dah lama jemur tak? Jemur. Apa ni makan jemur. Ada kenderaan mahal pun jemur. Lepas lama-lama 3 bulan pakai apa tengok orang keluar model baru. Boleh tengok kereta kita macam alamak. Betul tak? Ada rumah baru macam tu juga. Lepas tu keluar model baru dengan design baru. Kita tengok rumah kita macam lamalah pula kan. Langsir pula. Faham tak? Tak pernah tak kekal. Faham tak? Tu sebab Allah Ta'ala kata mereka membeli dengan janji perjanjian Allah Ta'ala dan sumpah kepada Allah Ta'ala ni dengan benda untuk dapatkan apa? Barang yang sedikit dan hina. Yang benda tu tadi satu masa nanti akan lusuh, akan binasa, akan hilang, akan jemu sebenarnya. Sedangkan apa di akhirat nanti adalah syurga yang tak dijemur. Okay? Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala terangkan, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, disebut la yabghun anha hiwala. La yabghun anha hiwala. Surah Al-Kahfi ayat yang ke anha. Ayat 108. 108. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, kana lahum jannatul firdausi nuzula, ada untuk mereka ni syurga firdaus sebagai tempat singgah mereka, tempat tinggal mereka. Okay. La yabghuna anha hiwala, mereka tak nak inginkan daripada syurga ni untuk apa? Untuk berpindah ke tempat lain. Kita duduk satu tempat tu, mungkin tempat baru pula buka kan, perumahan baru, kita macam happy lah duduk sana. Betul tak? Secara tak langsung kita kata tak pernah ada yang kekal. Tapi takkanlah dengan sumpah kita tadi kita nak beli benda yang sementara, sedangkan yang kekal Allah Ta'ala tadi kita kata kita tinggalkan. Menyebabkan last sekali apa? Tak dapat kita syurga yang tak nak kita pindah-pindah. Kita nakkan rumah yang kita akan pindah-pindah. Beli satu benda kan, mana pernah kekal. Kan beli jam paling mahal, paling bagus. Lepas dapat benda berkenaan kan, kita ambil harta orang dengan sumpah kita tadi, dapatlah tanah sekaki. Kan? Sekaki tanah kita angkat sumpah dan sebagainya, dapat sekaki tanah. Tapi lepas tu bukan boleh tanam pokok durian pun tak muat. Tak seriously kan? Bukanlah benda tu luas sangat pun, tak ada. Dan kalau dapat kadang-kadang 10 kaki pun, kita lepas tu pasti lagi nak benda lain. Betul tak? Pernah kita berhenti nakkan dunia ni? Tak pernah. Jadi secara langsung orang tu dikatakan Allah Ta'ala, siapa-siapa menjual benda mahal, benda besar di sisi Allah Ta'ala, dijual untuk dapatkan benda nilai sedikit. Samanan qalila. Dia dikatakan samanan qalila. Dan dia kata itu Allah Ta'ala nyatakan wal khalaq dalam lafaz berkenaan, dalam ayat-ayat berkenaan, la khalaqa lahum. Actually dalam ayat berkenaan kalau saya baca, dia kata dalam akhir ayat tu dia kata la khalaqa lahum. Tiada khalaq tu adalah habuan atau nasib. Dan Allah kata wala yukallimuhullah. Allah tak bercakap dengan mereka dengan apa yang Allah Ta'ala yang akan mengembirakan mereka. Allah akan herdik mereka, marah mereka. Bukan maksud dia diam, silent treatment. Maksud dia tak ada murka langsung, tak. Allah akan murka dan juga herdik mereka, tanya mereka dan sebagainya. Tapi bukan tanya dengan rahmat, tanya dengan belas kasihan. Tu maksud dia. Pasal orang kafir sendiri pun yang ramai yang Allah Ta'ala akan murka pada mereka, Allah Ta'ala akan bercakap. Hatta kaum Nuh AS, Allah Ta'ala tanya mereka nanti, adakah Nuh AS sampaikan dakwah? Dia kata tak ada. Dia kata tak ada. Dia cakap mana Allah Ta'ala bercakap. Dia bercakap tadi bukan untuk apa? Redha. Bercakap dengan marah, murka, dan juga tunjukkan kemurkaan. Itu maksud dia. Kerana kerana tidak bercakap dengan mereka ni, dia kata tidak bercakap, la yukallimuhum iradan anhum. Mana Allah tak bercakap tidak bercakap dengan mereka ni
dalam keadaan berpaling dari mereka ataupun menghina, bahkan Allah Taala bercakap kerana berpaling, dalam keadaan berpaling, tak tengok langsung, dan kemudian pandang hina kepada mereka, dan tidak akan pandang kepada mereka pandangan rahmat, dan tidak akan bersihkan mereka. Ini kena faham, bersihan Allah Ta'ala ni benda kita kena kejar. Di akhirat nanti memang macam kita bincangkan di awal hadis yang kita baca itu, ada orang-orang yang berdosa dan sebagainya masuk neraka tapi akan dibersihkan. Yang kita sekarang ni, kalau dia kata termasuk dalam golongan ini, takkan dibersihkan. Itu paling bahaya sebenarnya. Pasal bahaya kalau tak dibersihkan, maksudnya api neraka datang bakar kita, tak bersih daripada dosa juga. Apa nak buat? Kalau kata orang terbersihkan, alhamdulillah. Kan kena bakar dengan api neraka, dibersihkan, maka dia dapat lepas. Tapi kalau dibakar dengan api neraka, tak dibersihkan, nak buat macam mana? Maksudnya dia akan kekal dalam tu selama-lamanya. Dan ini macam di awal hadis kita bincangkan dahulu, bagi orang-orang yang merasakan halal untuk dia mengambil hak orang lain dengan sumpah dengan nama Allah Ta'ala. Kerana dia kata dia lemah, siapa suruh? Ayat tu keluar kadang-kadang. Ada orang tu dia rasa dia berhak ambil harta orang, rampas harta orang dengan sumpah-sumpah dusta dia, kerana orang tu tak pandai, dia pandai. Mana dia tak pandai, dan essentially ikan makan ikan, orang makan orang. Ini ada orang panggil macam tu. Dia tak pernah rasakan bersalah, berdosa ambil harta orang lain. Kan dia, bahkan dia rasa kalau dapat ambil tu, makin ambil makin untung, makin tak salah. Ini masalah dia. Dan bahkan bila lepas pula, dia rasa Allah Ta'ala izinkan dia. Maksudnya dia di atas kebenaran, kerana Allah Ta'ala izinkan. Orang tu buat sembahyang hajat tak jadi apa pun, dia start. Sedangkan tak ada masalah orang tu buat apa, doa ke tak doa, tuntutan Allah Ta'ala akan tuntut. Allah Ta'ala akan tuntut. Allah Ta'ala akan tuntut benda berkenaan. Kalau orang tu tak buat pun, Allah Ta'ala akan tuntutkan di akhirat nanti. Jadi kena jaga. Maksud dia, Allah Ta'ala takkan bersihkan mereka, takkan puji mereka, dan juga takkan dibersihkan mereka daripada perkara-perkara berkenaan. Alaihim kama yusni ala man tasakka. Okey, maksudnya Allah takkan puji mereka, takkan bersihkan mereka. Dan dikatakan tidak bersihkan mereka ni pada dosa-dosa. Dan alim di akhir ayat berkenaan adalah yang menyakitkan. Macam ni dikatakan berkenaan dengan dan telah berlalu penjelasan berkenaan dengan Yamin Sabrin, kita bincangkan di awal hadis ni. Baik. Dan dalam riwayat datang Al-Kindi tu, lelaki nama Kindi tu, nama dia Umrul Qais Ibnu Abis. Dan juga wa khasmuhu, dan lawan dia dalam perdebatan, dalam hujahan tu, dakwaan tu adalah Rabi'ah Ibnu Ibdan, dan dikatakan nama dia Ibnu Ibdan, iaitu yang Hadrami tu, Hadrami tu nama dia sekian. Kita kata banyak riwayat datang, dan juga kita kata memang dijumpa 2-3 nama. Kadang-kadang ada orang tu datang, dia tak tahu nama siapa, tapi riwayat lain datang terangkan siapa dia. Anyway, dalam kisah tadi kita kena faham bahawa sumpah dusta di atas nama Allah Ta'ala untuk dapatkan harta dan sebagainya, maka Allah Ta'ala benda itu adalah kemurkaan. Walaupun lepas, yang kita sangka bahawa Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala bukannya dia berikan benda berkenaan pada kita, dunia ni sayang atau tak sayang. Jangan dia kata benda akhirat untuk orang yang disayang saja. Jangan dia kata dunia ni dia bagi, siapa nak ambil, tak ada masalah. Tapi kalau ambil dengan dusta, dengan bohong, maka anda akan tanggungjawab. Faham? Hatta macam kita baca itu, walaupun sebatang kayu daripada kayu sugi tu pun kecil je nilai dia, tetapi di sisi Allah Ta'ala ia adalah besar. Jelas? Baik. Bab ke-45. Bab khamsah wa arba'in. Bab man qutila duna malihi fahuwa syahid. Bab man qutila duna malihi fahuwa syahid. Al-hadis 108. An Abi Hurairah qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta shahid qala ara'aita in qataltuhu qala fa huwa finnar
qala huwa finnar. Mi'ah wa tis'ah an Abdullah ibn Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ni atas balik. Bab man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Bab orang yang dibunuh, sesiapa yang dibunuh duna malihi, mempertahankan hartanya, defending, mempertahankan harta dia, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Ni hadis yang datang, macam kita kata itu, di Islam kita kena redha di atas apa-apa yang berlaku. Tetapi mana dalam Islam ni dia ada kehormatan. Bukannya kita kata bila orang lempang muka sebelah kanan, ulu sebelah kiri sebagai lempang pula. Orang tarik baju kita apa, tanggal baju tu bagi kat orang tu. Ataupun kita diperhambakan satu batu, hambakan diri kita untuk sepuluh batu. Itu dalam Christianity itu adalah falsafah dia. Tapi dalam Islam tidak. Kerana setiap orang ni adalah haram ke atas kita. Darah dia, harta dia, maruah dia, kan? Semua muslim kat atas muslim ni haram, biarpun dia ni bukan keturunan raja, hamba. Yang seorang ni keturunan apa, keturunan menteri ke dan sebagainya, ni anak datuk, anak Tan Sri. Dan Islam tak ada kelebihan di atas orang lain. Bahkan hadis ini menyebabkan sokongan ke atas perkara tersebut. Kerana maksud dia tidaklah kerana orang tu dia raja, dia boleh ambil apa saja, tak. Bila dia sekian, tak ada timur tajuk. Bahkan seorang tu kalau mempertahankan harta dia daripada dirampas dan sebagainya dengan secara zalim, maka dia mati syahid. Jadi dalam hadis ni sebenarnya menerang kepada kita, tidaklah maksud dia kita lepaskan pasrah bulat-bulat macam tu. Bahkan kalau dia kata boleh sekat, kita sekat. Tak mampu, dan let go. Tapi dia kata dari segi masalah yang sebenar, let go ni adalah asas dia bukan balik pada masalah orang tu tuntut depan-depan. Kalau orang tu menyuruh, kan, curi barang kita, hilang, tak tahu siapa curi, dan stop at that point. Jangan try macam carilah, jumpa bomoh lah, semayang hajat 40 hari lah, kasut hilang je. Kasut je hilang, kau benda pun ada tu surat dalam je hilang, kan. Tak sayang semayang hajat dan sebagainya, kan. Mana kita kata kalau let go pun tak ada masalah benda-benda tadi. Tapi anda kata orang tu datang rampas depan-depan, dan di sini timur tajuk dia. Kata hadis ni berkenaan dengan rampasan depan-depan. Dan dia kata kerana ini adalah kehormatan dalam Islam. Mana kalau kita tahu semua orang ni ada kehormatan dan sebagainya, dan takkan serah dia harta dengan mudah-mudah. Dan saya semua perompak takut. Tapi bila orang kena ada perompak faham bahawa ada manusia ni, sebahagian dia diajarkan apa? When they ask for your money, give it. Your life is actually more precious than your money. Kan, ini dia ajarkan, kan? Serahkan je, betul? Tapi dalam masa yang sama, kalau dia kata anda mampu untuk pertahankan. Itu diajarkan oleh Islam. Tak diajar kita serah tengkuk kita kat orang untuk apa bulat-bulat macam tu, tak ada. Okay, kalau kita berluar kawalan kita, lain cerita. Luar kawalan kita, lain cerita. Baik. Dari perkataan tadi dalam hadis berkenaan, dia kata Duna dan bab berkenaan. Duna tu daripada asalnya adalah zarf makan. Okey. Maksudnya duna maksudnya asfala. Asfala maksud dia bawah. Ataupun bawah, ataupun di bawah lah, bawah. Okey. Dan dia adalah bertentangan dengan fauqa. Duna lawan dia fauqa sebenarnya asalnya. Tapi digunakan dalam hadis ini dengan makna li ajli, demi kerana. Duna malihi maksudnya demi kerana. Demi kerana sababiyah sebenarnya. Digunakan sebagai sabab, demi mati demi kerana. Siapa yang dibunuh demi kerana. Dan itu adalah apa cara perluasan lah pengertian. Kerana orang-orang yang berperang, yang diperangi di atas hartanya, dia jadikan dia menjadikan kedudukannya, harta dia tadi macam solat di atas dia lah. So di atas diri dia. Kerana orang nak ambil harta dia, maka benda tadi atau harta di bawah dia pertahankan harta dia. Maksud dia demi kerana harta dia. Okey. Jadi dia dibunuh dengan sebab kerana harta dia. So perkataan duna tadi digunakan di sini untuk pengertian demi kerana. Okey. Dan dalam hadis berkenaan, Abu Hurairah menyatakan, qala telah berkata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapat engkau?
don't you see, dia kata, what you think, apa pendapat kau, what your opinion. In ja'a rajulun, jika datang seorang lelaki, yuridu akhdha mali, nak ambil hartaku, ingin mengambil hartaku. Qala, baginda bersabda, fala tu'tihi, maka jangan kau berikan dia. Di sini dalam tajuk ni, bila sebut seorang lelaki, ja'a rajulun, maksud dia di sini pengertian bahawa orang tadi bukannya pemerintah, bukannya sekian. Saya bukan kata redha beri pemerintah ambil harta anda. Dalam Islam, walaupun pemerintah itu pemerintah, harta anda itu harta anda. Harta dalam Islam kita kata, harta apa para sahabat sendiri pun pernah didakwa kerana apa? Kerana mengambil tanah orang untuk luaskan masjid. So sampai sekarang kerajaan Saudi, kalau dia nak ambil tanah untuk luaskan masjid, dia akan bayar pampasan. Kepada orang yang tuan punya tanah tadi. Dia tak akan ambil buta-buta macam tu je, hanya kerana nama dia kerajaan. Tak ada. Tak ada halalnya kerana saya raja, awak rakyat. Kalau dalam orang Melayu kita lain. Dalam orang Melayu kita, pemilik tanah seluruhnya adalah raja. Tahu kan? Kan dulu kan kalau orang dapat pangkat datuk dan sebagainya, kan orang besar negeri sekian, diberikan tanah tau. Sekarang ni dapat datuk tak ada tanah pun. Zaman dulu, kalau dapat pangkat, dia akan beri sekali anugerah. Tanah di Ulu sekian, tanah di sekian diberi kepada orang-orang berkenaan. Zaman dulu. Zaman sekarang tak ada bagi tanah. Kan? Jadi bagi dapat nama je, datuk. Pasal apa dah ditarik? Pasal raja tak ada pemilik asal. Asal dulu memang raja-raja tadi, maksud dia kalau tanah jajahan di Melaka, Raja Melaka lah punya. Ya. Tanah kosong ke tanah ada penduduk? Tak ada, kalau ikutkan asal dahulu, raja tu pegang semua. Tu raja boleh bagi apa saja tanah dia nak. Zaman dulu. Apa tak boleh pula? Dia buat zaman dulu macam tu. Asal dia macam tu. Kemudian bila kita jadi kerajaan macam ni kan, ada parlimen dan sebagainya, tukar. Kemudian kita ada akta tanah. Akta tanah tahu kan? Tahu kan akta tanah? Okey. Jadi benda tadi sebenarnya dalam Islam, akta tanah ke tidak akta tanah, tajuk sebenar utama dia, kalau benda tu untuk masalah umum memang boleh diambil. Tetapi pampasan tadi kena selaras atau selari. Memang kita dengar banyak cerita yang kes ada orang ambil tanah lah, Sungai Buaya dan sebagainya, tak berbayar pun ada. Kan? Mereka kena faham dan tajuk ni tadi, kalau kata pakcik-pakcik tak nak bagi, itu hak dia sebenarnya. Bila ada akta tanah, timbul tajuk pengambilan tadi. Tapi biasanya yang buat kerja kena ambil tanah tadi, bukannya kerajaan secara direct, dia akan gunakan inilah konsultan lah pun sebagainya. Kadang-kadang pemaju tu sendiri akan buat tantangan seorang, wakili semua. Mana ada macam tu? Seorang setuju, lain kena ikut sekali. Mana boleh? Kan? Kita kata majoriti tadi bukan macam tu. Tapi kita kata dalam perkara ni kena ingat, pengambilan tanah tadi bukan, maksud dia bila dalam hadis kata seorang lelaki datang, maksud dia tanya Rasulullah tentang benda biasa. Contoh macam rompakan dan sebagainya lah. Maksud dia bukan berkenaan dengan tajuk kerajaan. Walaupun asalnya memang kita kata kerajaan pun sama, tak boleh ambil harta tanah manusia orang ramai ni kerana di kerajaan. Tak boleh. Haram. Walaupun kita pusing mana pun haram. Atau hak tu adalah hak orang berkenaan. Haram. Tak boleh diambil. Yang kita kata pusing, tapi walau kerajaan haram. Tahu? Mana kalau ambil, tanggungjawab dari Allah Taala nanti. Okey? Kita kata tak, dan di sini tajuk yang kita kata di situ anda pasrah tak apa. Anda pasrahkan, datang polis FRU keluar. Relax tak ada hal. Yang dia ambil sekarang, Allah Taala akan pulang balik. Tapi dari segi masalah perseorangan, orang tu seorang-seorang, bagi duit kau. Ini masalah. Bagi saya duit. Ini tajuk yang dibincang dalam hadis ni. Bukan bincang berkenaan dengan tentera datang kan, polis datang keluarkan kita pun Allahu Akbar, takbir, bawa parang. Bukan. There's no such thing. Kadang kata orang tu datang perseorangan, dan anda bertanggungjawab. Macam kisah hadis ni. Tapi kalau dia kata dia datang tu kerajaan, polis dan kan, dan semua ni, inilah maksud dia, kita kata memang jabatan rasmi kerajaan, maka anda berundur, tak ada masalah. Dan kalau anda kata apa hak anda hilang, Allah Ta'ala akan ganti balik. Relax. Tapi dalam tajuk yang ni, yang kisah ni, kalau orang tak terompakkan, di sini tajuk yang dikata ada janji Rasulullah SAW yang special untuk orang berkenaan. Apa? Dilawan juga. Kalau benda tadi satu benda, kalau dilawan dia ada masalah. Kadang-kadang dia tak ada, kadang-kadang lawan valid. Kalau dengan kerajaan, ada yang valid, ada yang tak valid. Yang tak valid kadang-kadang, contoh macam laluan jalan raya lintas kawasan tanah dia. Takkan dia kata macam, jangan masuk tanah aku, kau bawa, aku pancung kepala korang. Jangan macam tu kan. Pasal ini untuk hak umum. Ini bukan untuk kayakan pemaju. Kalau hak umum dan actually valid pengambilan tanah tadi. Nak buat jalan, laluan sungai, parit dan sebagainya. Kalau tidak, itu banjir kawasan, buat tadahan hujan ke, ampangan ke, kerunan orang ramai, dan benda tu valid untuk orang ramai, untuk masalah umum,
Dia dahulukan ke atas masalah khusus orang perseorangan. Orang yang ramai ini akan menang kat atas orang seorang. Okay, itu satu benda. Walaupun kita kata asalnya memang kita kata tidak ada hak yang ramai untuk ambil harta seorang. Tapi atas nama kerajaan tadi, kerana orang tu dilantik, maka perintah kerajaan kena dipatuhi. Faham tak? Lawan buat parang tu mengarut nama dia. Dan kena tahu benda ni tadi kita kata nasihatkan, bagi tahu. Tak nak sudah, benda atas dasar dia pemerintah, perbuatan tadi bimbang. Dan nanti semua orang merontak. Masalah. Dia macam kes Mali tu pun. Itu bukan tanah. Tapi yelah, Boleh tak jangan keluar tajuk? Boleh tak jangan keluar tajuk? Kan? Kalau tanah, apa tanah? Berdarah nanti kita bincang. Tajuk darah kita bincang kemudian. Okay? Ini bab tanah. Bab tanah, bincang bab tanah dulu. Faham tak? Bab harta-harta. So anything concerning harta, bincang dulu ini. Yang itu kemudian cerita. Yang sekarang ni cerita ini dulu. Secara asasnya kita kata, memang kita kata apa, orang-orang yang apa, tuan punya harta dan sebagainya, kita kata milik dia. Pasal Nabi kata hadis yang sahih, Nabi kata al-muslim ala muslim haram. Muslim kata muslim lain adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Harta dia, nyawa dia, darah dia, harta dia, maruah dia. Mana tak boleh? Tak boleh cuit. Walaupun dia kata saya, walau kerajaan sekalipun. Tak halal. Tidak halal. So, Nabi Ali bin Abi Talib kalah dalam penghakiman berkenaan baju besi yang diambil oleh seorang Yahudi. Dia ada hadapan kambing, dia hadapan seorang hakim. Hakim tu hukum untuk orang berkenaan. Ali punya saksi anak beranak dia. Dia tak pakai. So menang. Walaupun orang tu seorang Yahudi, mana harta dia lah. Tak ada pembuktian yang bertentangan, maka dia tak dapat. Mana Ali tak dapat tarik balik pasal tak ada bukti. Laki tu kata dalam tangan dia. So as long as dalam tangan dia, orang tu nak tarik balik kena tunjuk bukti. Bukannya dia kena tunjuk bukti bahawa benda tu memang dia beli dekat mana resit dia tak perlu minta. Mahkamah tak minta resit dia. Mahkamah tanya dulu orang yang minta tu, ada resit, ada saksi, ada sekian. Tak ada, dan orang ni tak payah cakap apa. Faham tak? Secara langsung Ali kalah. Ali wakil kerajaan lah, tapi mungkin barang tu barang peribadi. Barang tu barang peribadi, personal belongings, bukannya barang negara. Tapi bila masuk dalam tajuk negara, dan sini tajuk berlainan lah. Pasal masalah negara tadi didahulukan ke atas masalah individu. Faham? Kerana sebab itu saja boleh diambil. Valid. Benda valid Kadang dia kata, tapi kalau nak dimajukan tanah tadi, banyak jadi kes yang contoh macam kes tanah ni, ada sebahagian tu tanah tu diambil, diterokai tanpa sebarang keizinan. Itu tajuk lain yang kita tambahan tadi. Jadi bila benda tu diberikan, orang sudah tinggal situ, itu tajuk berlainan. Kita bincang lain. Tapi secara asasnya memang orang tu punya harta-harta. Tapi bila benda tu daripada kerajaan, anda tidak dituntut oleh Islam untuk lawan. Benda tu actually anda dengan di antara benda asas dan Islam adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Macam tu, macam disuruh berhenti kat lampu traffic merah lah. Janganlah kata tak nak. Saya tak nak kerana dia tidak menjalankan hukum Islam. Itu sewel nama dia. Kan dia kata lampu merah berhenti lah, janganlah lawan. Kan? Kalau semua orang lawan apa jadi? Orang asal tak berhenti, saya PKR. Tak berhenti, saya park. Mana boleh macam tu? Faham tak? Bila peraturan, jangan kita campur aduk. Campur aduk benda berkenaan masalah. Pasal kita kata masalah apa, kesilapan, kesalahan, penipuan berlaku pada semua tempat. Cuma sekarang ni kita validity kita tolak. Cara kita tolak macam mana? Bukan pakai ikut akal kita. Ikut akal kita masalah. Everybody akan ada hujah. Tak puas hati dengan benda ni. Macam kita sekarang di BKL, benarkan apa orang minum apa, buat kedai arak banyak kat sini. Kita disuruh pula buat tunjuk perasaan, buat spanduk baling botol botol arak dekat apa di BKL. Walaupun orang silap kerana benarkan. Kan itu tajuk dia. Tapi bukan anda ada limitation, anda kena buat kerja apa. Bukan kemudian membantai setiap hari je. Jadi memali pinjam kemudian. Baik. Sampai tajuk dia kena akan bincang. Yang teruk. Okey, saya takkan lari. Dia kata ustaz ni play safe ke? Takut? Tak ada. Kalau sampai waktu saya cerita. Pasal benda tak bincang tajuk ni. Baik. Dia kata Nabi kata fala tu'tihi malaka. Laki tu datang nak ambil harta aku. Nabi kata jangan kau bagi harta dia. Jangan kau berikan dia harta engkau. Jangan bagi. Nabi kata jangan bagi. Dia kata qala. Dia pun kata. Okey? Ustaz, Ya. katalah masa orang tu datang ke tanah ni lah, masa dulu dah 10 tahun dulu. Lepas tu dia macam tak, tanah dia lah tanah kerajaan. Habis tu dah 20 tahun lepas tu kerajaan nak ambil tanah tu. Dah kalau dia kata bukan milik dia, akak bila dia kata bukan milik dia, akak jawab awal-awal. Akak jawab sendiri. You answer yourself. Macam mana kerajaan Tak
soalan sekarang ni kan, akan jawab saya kan. Kalau bukan milik dia, bukan milik dia. Kalau dia nak valid, dia pergi buat permohonan. Kalau dia dah buka troka tanah, buat permohonan. Bukan duduk diam, lepak, nanti dapat kod. Jangan macam tu, buat permohonan. Ada orang buka tanah, dapat. Ada buka tanah, tak buat permohonan, tak dapat lah. Tu cerita dia. Tak masalah tu. Macam kat Batu Arang, bagi lot. Ada je lot dia, tak ada masalah. Tajuk sekarang ni, kita persoalkan bukan masalah tu. Kalau dia tahu bukan milik awak, kenapa bila orang ambil balik, marah. Tak lah. Kan kita mula-mula buka tu dah tahu dah. Ini bukan tanah aku. Tahu dah. Sedikit lah. Kan? Ni orang kurang sekian. Walau 20 tahun sekalipun. Kan Nabi kata tidak ada hak untuk orang zalim. Walau peluh tu, tak ada hak. Kalau belajar berkenaan dengan tajuk apa orang yang zalim ni, maksudnya melampau pada hak orang lain, tak ada hak untuk dia. Tak ada hak untuk dia. Dalam harta apa ditanam kat situ pun bukan milik dia. Faham tak? Jadi tak langsung gatal. Dah tahu dah benda tu bukan milik dia. Jangan buat lah. Tapi orang kata ada orang kat sana, memang ada separuh orang dapat, ada separuh orang tak dapat. Benda tu masalah habun masing-masing lah, relax lah. Tapi dekat Segera Gombak dapat, Segera Gombak dapat, asal Kajang tak dapat, relax lah. Kan, benda harta dunia, relax lah. Jangan ni sangat. Kan benda tadi boleh cari. Tak ada anak, benda tu bukan the end of the world. Kan tu macam, habis lah. Ni ada jadi kes dulu saya ingat. Dekat apa, waktu kita ambil tauliah, pendidikan tauliah, saya Ustaz Yunus sebagainya. Jadi salah seorang pensyarah tu datang. Dia bercakap lah. Dia tanya soalan. Dr. Hazlan Kasan daripada UKM. Dia ada 3 orang bentang, dia salah seorang. Bila dia bentang, dia cakap, dia kata sepatutnya macam depan ni semua nak penerima tauliah ni. Dia kata setiap pendakwah kena tahu apa penyakit masyarakat dia supaya boleh ubat. Betul? Kan kalau kita tak tahu penyakit, main cakap je. Ngajar apa? Entah. Mana boleh macam tu. Kalau kita kata ada masalah berkenaan iman, kita sebut iman. Jadi dia sebut, dia pegang kertas, nama saya atas sekali. Saudara Adli. Saya pun cakap, dia kata apa ni? Saya kata masalah yang saya nampak penyakit masyarakat adalah iman. Pasal orang tak nak tinggalkan berbohong sebab iman tak percaya. Dia tak yakin akhirat. Kalau dia yakin akhirat, selesai masalah. Pemimpin mana pun akan berhenti daripada makan harta rakyat secara haram. Tapi kalau tak yakin akhirat itu ada, rasa kekal kat dunia, tu masalah dia. So iman lah masalah iman. Jadi dia katanya tu. Jadi saya cakap, dia kata okey tak apa. Lepas tu dia cakap, dia bagi syarahan lagi. Habis syarahan, dia suruh pakcik orang tu, bekas polis. Dia mungkin ambil tauliah untuk buat motivasi dan sebagainya. Dia kata apa? Ini Ustaz Yunus ada kali saya. Bukan iman masalah sebenarnya pertama masalah masyarakat kita kata. Masalah masyarakat kita yang pertama adalah tanah. Saya pandang muka pakcik ni masalah orang tua ni. Dia memang dia, saya pandang muka dia. Ustaz Yunus, dia kata salah orang tua ni. Dia kata tanah. Dia kata kalau iman ada, tanah tak ada, habis kita tak duduk atas pokok. Pandang muka dia. Saya kata dengan dia, Tuan Haji. Dia kata, Tuan Haji, para sahabat Nabi SAW tinggalkan Mekah, pergi Madinah, tak bawa bakar barang pun, selain sepinggang aja. Tinggal semua harta di Mekah. Tak ada sibuk macam macam ni pindah milik ni macam mana. Tak ada. Pindah macam tu je. Hijrah. Tinggal kosong sampai Madinah. Allah Ta'ala berikan bantuan, saya kata. Apa saya nak bimbang? Maka Allah Ta'ala siapkan orang Madinah punya perangai sampai kan tak apa, jadikan adik-beradik tinggal di rumah, kau duduk atas, kau duduk bawah. Macam tu sekali orang Madinah. Tapi persediaan tu siapa buat? Allah buat. Mana kalau kita patut dapat satu benda, Allah Ta'ala bagi. Kan kabut berkenaan dunia, kenapa? Saya kata dengan dia macam masalah. Kalau tak ada tanah, para sahabat dengan iman mereka berjaya menang. Apa masalah kita? Ikutkan harta makin tak cukup. Saya kata. Lepas bila orang muhajirin masuk Madinah, harta satu jadi setengah. Betul tak? Harta jadi setengah. Jadi maksud dia makin kurang harta. Jadi apa? Makin miskin kepada sahabat. Ya, para sahabat miskin tak ada masalah. Tapi orang menang. Saya kata sebab bantuan Allah Ta'ala. Bukan sebab masalah ada tanah atau tidak. Dia diam. Macam geram juga saya kata, bagi orang tua ni kan. Pasal dia cakap macam tu. Tak, dia kata tanah tu masalah. Tanah tak ada masalah. Relax kan. Nanti mati nanti ada. 2 kaki lebar. 2 kaki lebar, 6 kaki panjang, 6 kaki dalam. Memang ada punya dapat tanda lah, confirm. Lot kekal. Tahu? Kecuali ada construction baru nak buat. Ini tanda raya pun alih. Kalau tidak, anda dapat tanah kekal. Jangan takut. Kekalnya duk peluk-peluk lagi. Bukan anda peluk, tanah tu peluk anak awak. Kan maksud dia. Yang bimbang sangat tanah ni kenapa? Betul kita kata betul. Kita nak tanah kita hilang dan sebagainya. Memang ada pelaku-pelaku penipuan ke penyelewengan ke. Tapi tajuk tu tadi Allah Ta'ala Maha Kaya. Faham satu benda?
benda di luar batasan kita, dan relax. Kalau benda dalam poket kita, buat sini handphone awak, dia minta, lawaklah. Okey. Okey. Sekejap, patah balik tadi. Dia kata syahid tu. Kenapa orang Nabi kata dalam tajuk tu? La ilaha illallah. Masyaallah. Okey. Ada orang kan dia boleh hilang Nabi kata la tu'tih, jangan kau berikan dia. Qala ara'aita in qatalani. Dia kata ya Rasulullah, apa pendapat kau kalau dia bunuh aku, dia perangi aku? Qatala dengan qatala lain. Qatala dia panjang, maksud dia serang aku, dia perangi aku. Ini ada dalil bahawa orang yang memerangi, orang yang memerangi, merompak dan sebagainya, tidak wajib, tidak harus diberikan sesuatu pun. Okey. Maksud dia tidak boleh diberikan sesuatu pun. Mana tak kira sesuatu pun yang tak kisah, orang tak kisah, walau benda murahan. Tak dibagi daripada harta, walau sedikit pun. Apabila dia minta di atas bentuk apa? Bentuk perompakan. Selama mana boleh. Selama mana boleh. Tidak sikit, tidak banyak. Walau 10 sen, walau 20 sen. Walau 10 sen, walau macam budak-budak kita kat Malaysia ni, kalau pergi pasar raya dan sebagainya, kadang-kadang ada. Dia kena budak-budak gatal masuk arcade video, game dan sebagainya kan. Waktu ada budak-budak besar ni minta duit budak dan sebagainya kan. Kalau dia kata tak bagi, maksud dia sikit atau banyak tak kira. Jangan bagi. Maksudnya jangan bagi selama mana boleh. Tidak sikit, tidak banyak. Minta dalam bentuk macam tu. Minta kesian, tak ada duit nak balik, tu lain cerita lah. Saya ingat daripada saya kena dekat jalan pergi Pudu Raya, kat Maybank kan, datang Maybank yang bangunan tu kan, bawah tu ada brother seorang ni. Mula saya nampak dia jual tiket. Lepas tu sekali tu saya lintas, dia jumpa saya, dia kata, bang, ya saya besar daripada dia. Kalau saya pukul dia, saya boleh pukul dia. Lepas tu dia kata, ada RM1 tak bang? Dia kata, kenapa? Dia kata, saya nak makan, kata. So bagi RM1. Kemudian saya tengok minum air ni, bang, air tu sedap sikit dia. Saya boleh bagi, ambil lah. Kan, dia tak ada ni pun, argue pun tak ada benda. Kalau tak nak bagi, saya kata tak bagilah. Maksud dia, kalau dia kata separuh tu minta tu dia pau. Dia panggil pau lah, budak-budak Melayu kita panggil kedepau dan sebagainya. Sepatutnya jangan bagi, dia kata. Dan bahawa dalam hadis ni juga dalil bahawa orang yang merompak ni wajib diperangi. Okey? Kerana Nabi kata apa? Nabi kata dalam tajuk ni, Nabi kata la tu'ti. Maksud bila dia kata wa in qatal, Nabi kata qatilhu, perangi dia, lawan balik. Nabi kata lawan balik. Ini menunjukkan, hadis ni menunjukkan berkenaan dengan tajuk, bukan Islam ni ekstrim. Maksud dia, anda ada kehormatan, pertahankan kehormatan anda. Harta anda, maruah anda sebagainya, pertahankan, jangan bagi. Nah, harta adalah benda paling murah lah sebenarnya. Banding dengan maruah, banding dengan nyawa, harta paling murah. Tapi di sini dalam hadis ni, harta ni yang paling murah sekalipun, anda tidak dituntut untuk menyerahkan kepada orang berkenaan. Ini pasal apa? Pasal berkenaan dengan kehormatan anda di sisi Allah Ta'ala muliakan anda, jangan hinakan diri anda. Maksud dia. Ini dikir juga macam orang rompak sekarang apa, sekarang ragut dan sebagainya kan. Kalau dia tak bagi, jangan bagi. Tapi kalau dia kata tarik juga, jatuh motor, jangan, lepas dah. Tak ada mengapa, tak salah. Tapi kalau mati kerana tarik, pertahankan, dan hadis ni datang. Okey. Dia kata ara'aita in qatalani. Dia kata apa? Dan Imam Malik dia kata memerangi orang-orang yang merompak ni adalah jihad. Imam Malik nyatakan bahawa orang memerangi orang-orang yang merompak ni adalah jihad. Dan berkata Ibnu Munzir, awam di kalangan jumhur para ulama berpendapat bahawa memerangi orang yang merompak ini ada pada semua arah, semua aspek, daripada masalah harta, keluarga dan juga nyawa. Harta, keluarga dengan, walaupun hadis ni datang dalam masalah harta, tapi saya kata harta itu benda paling murah berbanding dengan nyawa, berbanding kehormatan. Sebenarnya kalau untuk rampas isteri kita dan sebagainya, maka ataupun perempuan tu orang nak rampas, buat lari suami dia, bukan buat lari macam ni lah, bawa lari bukan pistol lah maksud dia. Okey, itu maksud dia. Bukan bawa lari kahwin baru. Bawa kahwin baru, ini jihad. Bukan, itu kan rompak dia panggil. Kan? Itu kahwin. Okey, tapi maksud dia kalau dia kata orang tu buat lari keluarga kita dan sebagainya, itu kehormatan. Kehormatan anda, maka pertahankan nyawa anda, pertahankan harta. Walaupun dalam hadis ini
datang dengan nas berkenaan harta. Dan ada yang nyawa dan sebagainya, ada yang lain. Tapi hadis ini datang pasal harta ni benda paling murah berbanding dengan nyawa dan juga kehormatan. Puas hati dengar batuk je. Okey. Dan dia kata apa? Dan apa kata pengarang buku ni, dia kata bercanggah pendapat di dalam mazhab mazhab jumhur para ulama. Dia kata mazhab kita ni apabila diminta seseorang tu benda ringan, murah seperti baju, pakaian, adakah dia berikan? Ada pendapat, dua pendapat. Sebahagian pendapat dia kata apa? Sebab pendapat ni dia kata perintah untuk memerangi tadi dan merubah mungkar. Okey. Maka mereka tak berikan, kalau tak berikan, dia kata mengubah kemungkaran, maka tak diberikan mereka harta berkenaan dan mereka diperangi. Maksud dia cerita sini, sebenarnya kita bila pertahankan harta kita ni kena faham satu niat. Niat kita apa? Jangan sampai orang ni menzalimi orang lain. Tajuk dia. Dan bahkan Nabi kata unsur akhwaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudara kamu yang zalim atau dizalimi. Dan bila ditanyakan berkenaan orang yang dizalimi, Nabi kata, para sahabat kata, ya Rasulullah, kami faham orang yang dizalimi kena bantu. Orang yang menzalimi tu asal kami nak bantu pula? Nabi kata, engkau sekat dia daripada terus menzalimi, itulah bantuan engkau kepadanya. You stop him from doing, teruskan buat jahat. So itu cara kita sekat, bantu dia dapat kebaikan. Dengan kata kita biarkan dia berterusan, kita bagi dia peluang, so in the end dia rasakan lepas ni dia boleh merompak lagi. So masalah lah. Kalau kita sekat dia, maka dalam sekatan tadi menyebabkan kita akan mendapat janji Allah Ta'ala berkenaan syahid tadi. Dan syahid tu pula, perkataan syahid bila dia kata dengan Rasulullah SAW, dia kata Nabi kata qatilhu. Dia kata ara'aita in qatalani. Dia kata Rasulullah, apa pendapat kau kalau dia bunuh aku mati. Nabi kata qala fa anta syahid, maka engkau adalah syahid. Syahid ini dinamakan syahid kerana sebenarnya orang yang syahid ni dikirakan sebagai apa? Orang hidup. Seolah-olah dia menyaksikan segala-galanya perkara. Okey? Ini bukan syahid itu syahid. Syahid itu kan menyaksikan asalnya. Syahidah yashhadu, menyaksikan. Jadi dia menyaksikan. Syahid dua meaning. Satu meaning adalah orang yang menyaksikan. Innallaha bi kulli syai'in syahid, menyaksikan. Okey. Satu lagi syahid maksud dia masyhud, yang disaksikan. Kalau maksud menyaksikan, maksud dia menyaksikan segala-galanya, itu orang syahid itulah. So, dia melihat semua benda, bahkan apa berlaku pada apa kita kata apa dari kehidupan dia dan sebagainya adalah benda yang terbaik. Dia seolah hidup. Bahkan dia boleh minta Allah Ta'ala supaya apa? Ya Allah, berikanlah tahu pada orang-orang sana, kami masih dapat rezeki dan sebagainya. Dia beza dengan orang lain. Orang yang tak mati syahid, bila dia mati, masuk kubur, kemudian dipersoalkan oleh malaikat, kemudian lepas jawapan dia selesai, disuruh tidur. Adapun orang yang mati syahid, mereka dimasukkan dalam temuluk burung yang hijau, yang burung tu akan berkeliaran dalam syurga, makan apa yang dia kendaki dalam syurga, apa burung tu makan dia akan dapat rasa. Dia melihat segala-galanya. Tu kemuliaan Allah Ta'ala beri untuk nyawa mereka, untuk roh mereka. Roh orang lain tak mati syahid, duduk dalam kubur, duduk diam macam tu, tidur sampai hari kiamat. Adapun roh orang yang mati syahid, macam kita baca dalam ayat Quran surah Al-Baqarah yang menyatakan berkenaan antara syahid kan, wala tahsabanna wala taqulan lilladzina qutilu fi sabilillah, yang kamu kata orang berkenaan orang yang liman yuqtalu fi sabilillah amwat, yang kamu kata berkenaan orang yang dibunuh di jalan Allah Ta'ala tu orang mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Tapi kamu tak tahu. Jadi yang hidup tadi didedahkan hadis-hadis Nabi SAW, mereka sebenarnya merasai kenikmatan dan sebagainya. Tak masuk syurga lagi, tak masuk lagi syurga dengan fizikal, tapi mereka dah dapat rasa apa yang akan dimakan dalam syurga. Awal-awal lagi dapat rasa. Tu beza mereka. Adapun orang-orang lain, tunggulah sampai hari kiamat baru dihidupkan, dijagakan balik. Macam dalam surah dalam surah Yasin kan. Dia kata dia kata dalam yang kat Sakkah tu. Ya wailatana man ba'athana min marqadina. Hadza min marqadina, marqad ni maksud baringan kami, tempat tidur kami. Betul Allah kata hadza ma wa'adallah wa'adur rahman. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Ya. Yang kes kat Lahada tu Macam mana? kes Sabah tu. Itu Kira kira macam mana? macam mana? Kira apa? Mempertahankan syahid lah. Yang daripada pihak mana? Itu sebab kita kata siapa-siapa pergi ke medan jihad, kalau dia kata dia mempertahankan maruah dan sebagainya, tapi lillahi ta'ala ke tidak, kena tahu juga. Pasal ada orang perang kerana semangat, gurang sembahyang tidak pun ada. Ada orang cerita dan ni ada ni apa polis cerita dia. Dia kata ramai yang di kalangan polis ni sebahagian tak belajar berkenaan dengan menyapu di atas khuf, tak belajar berkenaan dengan solat atas tanah ni boleh, tak sembahyang.
yang tak ada masjid. Tak, sembahyang kena ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam peperangan pun sembahyang tak pernah ditinggalkan. Mana sembahyang tinggal apa kerana peperangan, kerana negara tinggal sembahyang? Mana ada? Sembahyang ni adalah benda yang tak akan ditinggalkan walau keadaan apa sekalipun. Jadi kita kata kalau dia kata orang tu buat kerana Allah Ta'ala, dan memang Allah Ta'ala dia tahu niat dia. Kita tak boleh kata macam dia syahid ke tidak. Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala lebih tahu. Tak boleh kita kata macam dia pasal tak syahid pula. Allah Ta'ala lebih tahu. Pasal zaman Nabi dahulu ada orang perang dengan tentera Nabi sendiri. Mati-mati Nabi tak kata masuk syurga pun. Dalam zaman Nabi hidup. Maksud dia kalau dalam tentera Nabi ada jadi macam tu, apa lagi yang kita? Maksud dia boleh jadi macam tu. Yang mempertahankan dia punya Itulah masalah sekarang ni. Kenapa? Kadang pergi perang tu ada majak benda kak. Kan ikutkan nama Nabi tu jihad fisabilillah. Nabi ketua tentera. Ada masuk neraka lagi. Apa pasal pula kita pula tak boleh keluar? Oh, kita boleh jadi special daripada Nabi. Mana boleh? Mana kita punya pasti boleh berlaku, boleh diterima, boleh tidak. Wallahualam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Atas zahirnya kalau mati syahid, syahidlah. Zahirnya kita hukum macam tu. Tapi dari segi asasnya si Allah Ta'ala terpulang pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak hukum. Kita tak boleh nak hukum apa-apa. Pasal benda tajuk ni tadi apa, memang kita kata apa, benda tu pertahankan hak, tapi dalam masa yang sama dia ada beza. Contoh macam benda tadi atas dasar apa? Atas dasar apa? Kebangsaan ke? Kan kebangsaan ke? Pasal kebangsaan tidak ada sokongan Islam. Anda tak boleh kata macam saya kebangsaan, tak ada. Pertahankan hak betul, tapi masalah sekarang ni apa, macam mana? Atas dasar apa dia keluar? Dia nak dapatkan duit banyak ke? Wallahualam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Bukan kerja kita untuk belah dada dia. Dan kerana dan dikatakan juga bahawa syahid ini dengan maksud masyhud. Maksud dia apa? Kerana Allah disaksikan. Maksud disaksikan oleh Allah Ta'ala dan para malaikatnya untuk orang-orang berkenaan ni syurga. Disaksikan untuk mereka ni syurga. Oleh siapa? Oleh Allah dan para malaikat. Itu kalau masuk dalam masyhud. Dan ada yang mengatakan syahid ini adalah kerana disaksikan pada hari kiamat nanti bersama dengan Nabi SAW. Pada hari kiamat ini akan bersaksi dengan Nabi SAW. Dikatakan juga orang yang syahid ini adalah orang-orang yang menyaksikan apa yang telah siapkan untuk dia daripada apa? Kemuliaan. Kan dia masuk dalam syurga, nampak dah apa tempat dia akan dapat di syurga. Okey. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran ayat 170. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka daripada kelebihannya. Maksudnya tak mati, tak kiamat lagi. Tapi mereka telah bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri mereka daripada kelebihannya. So dia adalah orang-orang yang mati syahid, berbeza keadaan roh mereka daripada roh kita. Roh kita, kalau dia kata biasa ni, mati, lepas soal malaikat akan either apa ni lah, dua-dua tadi. Kalau dia kata orang tu buruk perangai, dihimpitkan tanah dan sebagainya, kemudian dibiarkan macam tu sampai tunggu kiamat. Dan juga kalau orang kata orang yang baik, diluaskan kubur dan sebagainya, tapi dikatakan dia tidurlah dengan elok sehingga dibangkit kiamat. Adapun roh orang mati syahid, dia akan berada dalam syurga awal daripada orang yang lain. Dia akan lihat semua sekali apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Itu beza dia. Jadi dalam hadis ni kita kata, Nabi kata dalam tajuk ni, orang yang mempertahankan harta dia mati syahid. Dan orang yang mengambil harta orang lain, cuba merampas harta orang, Nabi kata, bila lelaki tu kata, ara'aita in qataltu, apa pendapat engkau ya Rasulullah kalau aku bunuh dia? Qala, bagi Nabi bersabda, huwa finnar, dalam neraka. Dia dalam neraka. Jadi dalam hadis ni orang tu akan mendapat janji Allah Ta'ala, yang seorang lagi akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Confirm dapat. Dan dia mati dalam keadaan cuba merampas harta orang lain. Jelas? Jelas Jadi kita konteks ni lebih kepada masalah rompakan, bukan masalah isu pengambilan tanah ikut pakai apa, akta tanah dan sebagainya. Tahu? Jadi kena faham konsep hadis ni. Kata nanti mula semua orang baca hadis ni bawa parang. Dan bila kerajaan ambil tanah je bawa parang, tunggu depan tolak. Itu bukan cara dia. There's no such thing in Islam. Itu beza. Pasal kan tidak, kita kata macam itulah. Tak boleh anda mencetuskan revolusi untuk buat apa, kata apa, menjatuhkan kerajaan dengan cara macam tu. Tak valid dalam Islam. Faham? Kecuali kalau dia kata dia gunakan kekerasan dan sebagainya, ambil senjata, kemudian tembak, semua orang dia tembak. Dan Timur Tajuk kat Syria kan. Macam tu jadi kes lain. Dia gunakan senjata untuk bunuh rakyat. Jelas? Okey, baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ini tadi yang saya dah umumkan kuliah khas bahasa Inggeris Khamis ni. 8 suku malam. Mana siapa belajar tafsir Ibn Kathir, Khamis ni tafsir tak ada, tapi ada kelas ni. Tafsir tak ada, tapi kelas ni akan digantikan. Itu 8 suku malam oleh Ustaz Kamal Al-Maliki. Al-Makki, Maliki, Kamal Al-Makki. Tajuk dia Details of Sirah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sila tak awal untuk senang cari parking.
Pasal itu betul. Kalau dia kata kena pula gereja tu apa, ada perhimpunan, dia orang tak bagi jadual pada kita. Kalau dia bagi jadual, kita tahulah hari apa. Dia kan ada jadual, dia suka hati dia orang je. Jadi dia dah tawal. Kalau saya betul semayang kat sini boleh. Okey. Kemudian Sabtu 11.30 pagi bersama pendakwah Ahmad Muaid. Tajuk Living Our Knowledge of Ad-Din. Itu pun sama juga hari Sabtu bahasa Inggeris juga ni. Yang ketiga, Yayasan Taklim dan Iris University akan menganjurkan beberapa siri kursus sepanjang bulan Jun dan Julai. 4 kursus diajarkan oleh Dr. Isam Rajab daripada Syria. Jadi 4 benda ini akan diajarkan: metodologi in seeking knowledge, manhajul talaqi, cara belajar agama. Kemudian history of akidah. Kemudian faith for beginners. Dan kemudian keempat, yang terakhir adalah purification of the soul, tazkiyah, penyucian jiwa. Sila dapatkan maklumat lanjut dan borang pendaftaran di pejabat Yayasan Taklim. Okey, wallahu a'lam.